muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat pada kita, memberikan kita hidayah dan taufik dan keselamatan serta kesejahteraan dalam situasi yang belum reda ini. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung perbahasan hadis daripada buku 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, dan topik pada kita pada pagi ini insya-Allah berkaitan dengan tajuk yang diberikan di sini, terdengar suara aneh dari langit. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika mana seorang lelaki sedang berjalan di sebuah tanah lapang, di kawasan tanah lapang, fasami'a sautan min sahabah. Tiba-tiba lelaki ini mendengar suara daripada arah awan. Jadi walaupun tidak dinyatakan siapakah nama lelaki yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tetapi dia menggambarkan pada kita lelaki ini seorang lelaki yang soleh. Kata para ulama, kerana lelaki ini mampu mendengar, diizinkan oleh Allah untuk mendengar satu suara yang datang daripada arah yang sangat jauh, iaitu daripada arah awan. Kita maklum bahawa awan merupakan satu tempat yang tinggi. Kita berada di bawah awan dalam jarak yang agak jauh, dan kadang-kadang apa yang berlaku di awan sana kita tak dengar lah, ya. Hatta kadang-kadang kapal terbang yang lalu di awan itu kita tak dengar kerana terlalu jauh. Jadi apabila lelaki ini diizinkan oleh Allah untuk mendengar suara daripada arah sana, dan ini menunjukkan lelaki ini mempunyai apa yang dipanggil sebagai karamah. Ya, kita pernah dengarkan istilah karamah. Karamah ini perbahasannya berada dalam perbahasan akidah, tauhid. Secara spesifiknya dibahaskan ketika dia di compare ataupun dia digandingkan dengan istilah mukjizat, sihir, ihanah dan sebagainya. Kerana karamah ini bermaksud sesuatu perkara yang pelik yang berlaku kepada orang yang soleh, orang yang ibadatnya lebih, ibadat sunatnya itu sering dilakukan. Kalau mukjizat, satu perkara yang aneh berlaku kepada para rasul dan nabi. Kalau satu lagi istilah ma'unah adalah perkara pelik yang berlaku kepada orang mukmin yang biasa, ya, orang kebanyakan orang Islam. Contohnya dia kena langgar, zahirnya kita nampak sepatutnya dia patah tulang belakang dan dia akan alami cedera yang parah. Tetapi setelah dia kena langgar tu, orang tengok dalam kamera yang sempat dirakam ataupun CCTV, cara dia kena langgar tu sepatutnya kita kata lumpuh seumur hidup kalaupun tak mati. Tapi setelah dia kena langgar, dia terpelanting masuk semak. Kemudian tiba-tiba dia keluar daripada semak sambil dia gabuh-gabuh ya. Macam dia jatuh biasa-biasa saja kan. Jadi orang pun duk check, dia tak ada patah apa ke? Tak ada apa, alhamdulillah kata. Jadi ini perkara pelik lah. Secara kebiasaannya, secara adatnya. Adat ni maksudnya kebiasaan, bukan adat budaya tu. Secara adatnya kalau kena macam tu orang cakap memang teruk lah. Tapi dia tak jadi apa. Jadi maka ini dikatakan sebagai ma'unah, perkara pelik yang berlaku kepada orang mukmin kebanyakan. Tapi kalau misalnya perkara yang pelik berlaku kepada orang yang fasik, orang yang tak solat, orang yang banyak melakukan maksiat, tetapi banyak sangat perkara pelik berlaku pada dirinya, ini dipanggil sihir. Jadi perkara pelik ni tuan-tuan, kita tak perlu rasa kagum sangat, ya. Dalam perbahasan akidah telah diterangkan, menunjukkan bahawa perkara pelik ni boleh berlaku pada semua dengan izin Allah semua itulah. Cuma perkara pelik itu ada istilah-istilah yang khusus, dan istilah ini berbeza dengan melihat kepada siapa perkara itu berlaku, perkara pelik tadi berlaku. Ya. Jadi kalau kita tengok contohnya, ada orang pakai sorban, pakai jubah, dia tapi diketahui tak sembahyang, tapi tasbih besar-besar kat tangan dia contohnya kan. Dan dia boleh buat banyak perkara pelik. Dia boleh sembuhkan orang. Contoh macam kita tengok dalam
dalam YouTube, ya, di Brazil. Saya cerita ni di Brazil sebab saya tengok perkara tu berlaku di Brazil. Dalam sebuah rencana, apabila banyak orang sakit di situ, dia sembuh dengan setelah berjumpa dengan seorang padri, yang mana cara dia merawat tu unik lah. Dia boleh rawat dengan jampi serapah dia. Dan testimoni kebanyakan orang yang pergi jumpa dia ni semua kata memang lega, memang menjadilah. Jadi orang-orang Kristian tempatan di situ rasa kagum dengan individu ini. Mereka rasa ini seorang yang dihantar oleh Tuhan, yang mempunyai kehebatan tertentu, yang khusus, yang unik. Maka kita yang tengok ni, ya kita akuilah memang pelik, memang unik. Tetapi kita tak perlu terpedaya sehingga menganggap bahawa ini mesti orang yang benar. Tak semestinya. Kerana kebenaran itu bukan ditentukan sejauh mana dan sebanyak mana unsur supernatural itu berlaku pada seseorang. Kebenaran itu adalah berpaksikan kepada hujah. Hujah, dokumentasi Al-Quran, Taurat, Injil dan sebagainya, dan keupayaan kita, akal kita untuk menanggapi apa yang dihujahkan itu. Itulah sebenarnya ukuran kebenaran yang paling utama. Ukuran kebenaran bukan kepada sejauh mana peliknya seseorang. Kerana kalau nak kira pelik, tukang sihir itu banyak peliknya. Tok Bomoh yang sebenar, Tok Bomoh yang kawan dengan iblis syaitan tu, memang lagi banyak pelik dia. Tetapi dalam Islam itu bukan tanda kebenaran. Itu adalah sihir. Tok Bomoh ni sihir lah, walaupun dia tidak mengaku sebagai ahli sihir. Tapi kalau dia mampu berbuat demikian, sedangkan dia tak pernah solat, dia ini banyak melanggar pantang larang agama, pijak Al-Quran contohnya kan, dan dapat macam-macam keupayaan yang unik dan pelik ini, maka kita kata ini sihir, ya, bukannya mukjizat sebab dia bukan rasul, bukan karamah sebab dia bukan orang soleh, bukan ma'unah sebab dia bukan orang beriman, ya. Baik. Lalu lelaki ini dengar satu suara daripada arah awan. Jadi kata ulama hadis ini karamah berlaku pada dia. Apa suara itu cakap? Bukan cakap pada dia. Suara itu adalah bercakap bersama mereka. Berbunyi isqi hadiqata fulan. Suara itu mengarahkan awan, bercakap pada awan. Isqi hadiqata fulan. Turunkan hujan turunkan hujan ke kebun fulan. Adalah nama itu disebut. Tapi untuk hadis ni dia tak sebut nama tu, dia kata digantikan dengan fulan. Fulan ni kalau kita baca dalam bahasa Arab, bermaksud versi asal cerita ni ada nama spesifik sebut. Tapi ketika benda yang sama diceritakan pada orang ketiga, keempat, kelima, maka sebab yang dipentingkan itu adalah isi cerita, bukan nama orang tu, maka digantikan dengan fulan. Berilah ataupun sampaikan air hujan ini ke kebun fulan. Suara itu berbunyi yang didengar oleh lelaki tadi. Fatanahha dzalika as-sahabu. Kata Nabi, lalu awan tadi pun bergerak ke satu arah, satu tempat. Fa afragha ma'ahu fi harratin. Lalu menurunkan hujannya di satu kawasan berbatu-batu. Tak ada kebun orang pun, tapi reaksi awan itu bergerak dengan izin Allah pergi ke satu kawasan berbatu-batu. Fa idza syarjatun min tilka asy-syiraji qad istaw'abat dzalikal ma'a kullahu. Lalu setelah itu tiba-tiba terbentuklah satu aliran air yang bercantum antara satu sama lain. Maksudnya asal benda tu mungkin satu kawasan kolam yang ada lubang-lubang. Bila hujan banyak, air penuh, maka dia membentuk satu himpunan air. Lalu dia mengalirkan air, ya, ke satu kawasan. Fatatabba'al ma'. Lelaki tadi bila dengar arahan, dia tengok hujan tadi pun bergerak dan turunkan hujan yang lebat. Lepas tu kawasan tu penuh dengan air, membentuk satu saliran air. Lalu lelaki tadi mengikuti saliran air tadi. Sebab masa tu dia tak nampak lagi kebun siapa. Masa tu bukan kawasan pertanian, ya, yang hujan tu turun adalah kawasan berbatu-batu, kawasan lopak-lopak air. Lalu dia ikut air tersebut ke mana pergi? Mengalir. Fa iza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi.
Sehinggalah lelaki tadi sampai ke satu kebun, satu kawasan tanam-tanaman, dan dia mendapati ada seorang lelaki di kebun itu sedang yuhawwilul ma'a bimishati, maksudnya sedang mengalirkan air dengan cangkulnya. Maksudnya lelaki yang dalam kebun tadi dia terima air yang baru datang ni. Lalu dia pun buatlah saliran kecil-kecil untuk sampaikan air tadi ke batas-batas kebun yang telah dia tanam. Jadi hujan tadi turun tempat lain, tapi airnya turun ke kawasan lain pula. Di kebun yang lelaki berada karamah tadi dengar dan dia jumpa tukang kebun tadi tu, di kebun itu hujan tak turun. Dia turun tempat lain. Cerita baru ni lah yang Selangor banjir tu. Kan? Ada di kawasan kampung Kubu Gajah. Ini penduduk tu cerita kat saya lah, saya sembang-sembang dia. Kampung Kubu Gajah ni antara yang tempat banjir lah. Tapi dia kata kami ni terima banjir dalam keadaan tempat kami masa tu tak hujan. Hujan kat Shah Alam, hujan kat tempat lain. Tapi kawasan diorang ni tiba-tiba naik air, naik. Hujan tak turun. Jadi sebab air sungai yang lalu dekat kawasan kampung mereka itu yang tiba-tiba penuh, dan menyebabkan dia melimpah dan tenggelam di kawasan tersebut. Macam itulah lebih kurang dia punya gambarannya. Baik, kata Nabi, lalu lelaki tadi bertanya, lelaki yang dengar suara awan tadi, jumpa seorang pekebun tadi, tanya pekebun tu, ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah, siapakah nama tuan? Sebab dia tadi dengar arahan suruh sampaikan air ke kebun fulan, ada nama khusus tadi kan. So kawan ni pun nak tanyalah, pemilik kebun ni nama siapa? Nama dia sama dengan yang disebutkan di awan tadi itu ke ataupun nama orang lain? Qala fulan, lalu jawab pekebun tadi fulan, sama dengan nama yang disebutkan daripada arah awan tadi. Lil ismi alladhi sami'a fi sahabah, Nabi kata namanya macam nama yang disebutkan di arah awan. Faqala lahu, lalu kata lelaki tadi, pemilik kebun tadi, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Pemilik kebun pula tanya, wahai hamba Allah, lima tas'aluni an ismi, tuan pula kenapa tiba-tiba datang ni tanya nama saya pula? LHDN ke apa ni? Kalau hari ni mungkin orang tertentu lah kan, kita tanya ni tuan pula siapa? Begitulah, pegawai ke apa ke, scammer ke? Faqala, lalu jawab lelaki yang bertandang ke kebun tadi, inni sami'tu sautan fis sahab, sesungguhnya saya telah dengar satu suara daripada arah awan. Allazi hadza ma'uhu yaqul, yang mana awan tadi telah menurunkan hujannya, yang hujan air yang sampai ke kebun tuan ni daripada awan tadi lah. Saya dengar dekat awan tadi tu suara yang berkata, isqi hadiqata fulanin lismik. Suara tadi mengarahkan awan supaya menurunkan hujan dan sampaikan airnya ke kebun fulan, kebun milik fulan. Lismik, namanya sama dengan nama kamu, sebutan nama tu. Fama tasna'u fiha, sekarang soalan saya, apa yang telah tuan lakukan? Kan, sampaikan nama tuan tu disebut di langit, di awan sana tu. Ada arahan khusus pula, pastikan air hujan ni sampai ke kebun tuan. Ini mesti orang istimewa ni kan. Faqal, lalu jawab tukang kebun tadi. Tukang kebun tuan-tuan ya, bukan ulama, bukan mufti, bukan ustaz, bukan tualim, bukan siapa. Tukang kebun. Menunjukkan apa tuan-tuan? Sebelum saya lanjutkan cerita, menunjukkan bahawa sesiapa sahaja dalam agama Islam ini boleh lakukan kebaikan, dan tak perlu menjadi somebody dan sebagainya. Tak perlu nak kena masuk pondok dulu, macam setengah orang anggap begitulah kan. Tak perlu ada title tertentu barulah boleh. Tak, orang biasa-biasa pun di sisi Allah, kalau dia buat baik, kebaikannya diterima. Di sisi Allah, namanya disebut oleh penduduk langit, walaupun dia di bumi ini bukan sesiapa. Sebab itulah peluang menjadi orang baik dalam agama kita ni terbuka luas pada sesiapa pun. Walaupun kita tak nafilah peluang tu mungkin lebih kepada orang-orang tertentu. Tetapi bukan bermaksud orang tertentu itu sentiasa berpeluang. Orang biasa
dia masih lagi berpeluang kalau dia berusaha dan mempunyai keazaman yang tinggi. Macam lelaki ni. Lalu kata tukang kebun tadi, amma iza qulta hadza, dah terlanjur kamu tanya macam tu. Dah tanya, ya. Kenapa apa yang saya buat? Fa inni, maka dia cerita, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Saya sentiasa melihat apakah hasil tanaman saya. Mungkin tanam kurma lah, walaupun tak dinyatakan di sini tanam apa. Kita anggap tanam kurma lah, sebab tengah padang pasir, tengah kawasan berbatu-batu begitu kan. Saya sentiasa melihat berapakah hasil, banyak mana hasil kebun saya. Fa atasaddaqu bi thuluthih. Lepas hasil tu terbit dan saya kira, lalu saya akan sedekah sebanyak 1/3 daripadanya. Kalau 600 kilogram, 200 kilogram tu saja sedekah. Macam itulah 1/3. Wa aqulu ana wa 'iyali thuluthan. 1/3 berbaki untuk saya dan keluarga. Simpan, jual ke kalau nak dapat duit kan. Adapun sistem barter zaman dulu, ini cerita zaman Bani Israel dulu. Jadi mungkin sistem masa tak ada mata wang dulu. Jadi mungkin kurma tu kalau nak beli susu ditukar dengan susu, nak beli garam tukar dengan garam. Begitulah. Itu maksudnya 1/3 yang kedua adalah untuk kegunaan saya dan keluarga saya. Wa aruddu fiha thulusah. 1/3 yang berbaki lagi saya reserve untuk next project pula, untuk penanaman yang berikutnya pula. Rawahu Muslim. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, inilah rahsianya kenapa ada arahan khusus daripada langit mengarahkan awan supaya memastikan air hujan sampai ke kebun orang tersebut. Jadi dari satu sudut kita tengok, kebun orang ni berada di satu kawasan yang mungkin pada waktu itu hujan tak sampai. Dan supaya air hujan ini masuk ke kebun kawan ni dalam keadaan yang elok, lancar, maka diturunkan hujan tadi di satu kawasan, membentuk satu takungan air, dan dia membentuk satu saliran air yang pergi ke arah kebun tersebut. Laki tadi terima air, dia hanya tinggal lagi untuk membahagi-bahagikan aliran air secara kecil-kecilan kepada batas-batas tanaman yang dia buat. Di situ sudut menunjukkan bahawa kos pengairan kebun ini sudah selesai. Maksudnya dia tak perlu tanggung kos lebih lah dalam konteks cerita ni. Dia modal dia air hujan, hujan tu turun kat mana pun, air tu sampai masuk ke kebun dia. Jadi kos di situ dah cut kos dah orang cakap. Dia tak perlu guna kos. Dia hanya tinggal apa? Tinggal lagi tunggulah dia punya hasil dia. Ini kata para ulama adalah hasil daripada sedekah. Sedekah ni satu amalan yang tak nafikan. Cabaran sedekah ni sebenarnya kepada jiwa kita lah. Kita rasa takut nak bersedekah kerana takut kurang duit. Itu sebenarnya elemen biasa sebenarnya. Bukan satu keaiban pun bila nak sedekah rasa bimbang tak cukup. Jangankan sedekah yang kepada orang luar ni, kadang-kadang nak sedekah kat bini pun kadang-kadang ada rasa kan, cukup tak cukup ni, cukup tak cukup ni kan. Itu biasa. Pergolakan hati itu biasa, ya. Cuma yang kita perlu atasi adalah kita cuba atasi perasaan bimbang tersebut dengan kita buat dua perkara. Pertama, saya rasa kita boleh sedekah juga walaupun kita rasa bimbang, tapi pada kadar yang kita mampulah. Kita bimbang-bimbang, tapi jangan sedekah lebih pula, bertambah-tambah bimbang pula nanti. Sedekah tapi pada kadar yang kita mampu. Dan kita kena ingat bahawa sedekah ini terutama sedekah sunat, malah sedekah wajib pun. Sedekah sunat itu adalah berdasarkan kemampuan kita. Allah tidak memaksa kita lebih daripada kemampuan kita. Sedekah wajib ada juga. Sedekah wajib yang mengikut kemampuan. Apa dia? Iaitu nafkah pada keluarga. Kalau ditanya, kalau nafkah keluarga ni berapa amount spesifik dia? Tak adalah jawapannya. Dalam Quran Allah sebut dalam surah At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang banyak duit, saya terjemah mudah je lah.
Orang yang banyak harta, dia memberi nafkah pada keluarganya dengan sesuai dengan kemampuan dia. Ya, banyak cara banyak maksudnya. Tapi yang sikit macam mana? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang ditakdirkan pada waktu itu rezekinya kurang, kata Allah, dia boleh bagi nafkah berdasarkan apa yang dia ada saja. Jadi orang yang gaji 7-8 ribu, nafkahnya mungkin tak sama dengan orang gaji 3 ribu keluarga tu, 4 ribu. Kan ada beza amount di situ. Dan dengan kekangan kos harga barang, kos sara hidup ini naik, maka nafkah tetap berjalan, tapi pada kadar yang sesuai dengan gaji yang suami itu dapat. Sebab tu tak ada amount khusus, dia ikut kemampuan. Keperluan apa dia? Ya, kena tengok keperluan juga. Lepas tu kita tengoklah dia keperluan tu banyak mana nak keluar. Dia tak boleh kadang-kadang tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan kita tengok sangatlah ya di medsos punya komen-komen netizen tentang nafkah ni, banyak ke laut semua kena. Mestilah dia ikut logik sajalah. Netizen ni kan, walaupun dia orang Islam, dia ikut logik je lah. Kan? Katanya kalau misalnya, contohnya ikut logik kan, katanya kalau lelaki tu dah bagi nafkah untuk duit dapur, untuk sewa rumah bayarkan, utilities semua kan. Lepas tu itu tanggungjawab engkau, dia kata. Duit sendiri kau kena bagi kat isteri kan, duit amount khusus pula. Tak semestinya. Kalau mampu bagilah. Kalau tak mampu, cukup apa yang ada je lah. Isteri kena sabar sekejap lah. Kan hidup ni kan ada turun naik. Nanti suami itu ada duit lebih, dia boleh bagi amount khusus. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang menganggap bahawa memberi nafkah secara duit itu kepada isteri secara khusus itu satu kewajipan. Itu bergantung kepada kemampuan lelaki tadi. Kalau lelaki tadi gaji dia setelah dia bagi untuk keperluan yang asas, untuk dapur, untuk utility, sewa rumah, bayar bulanan kereta kan, dan sebagainya, yuran anak. Setelah itu baki sikit dia untuk haban dia. Kadang-kadang belanja isteri dia, bukanlah bagi khusus duit tu, dia belanja, kadang-kadang pergi makan ke mana kan. Maka ketika itu tak wajib untuk dia keluarkan satu amount khusus pula bagi dekat isteri dia. Malah dalam perbahasan fiqh menyebutkan, kalau dia tak ada duit nak bagi mak ayah pun, dia tak wajib bagi duit mak ayah. Bagi duit mak ayah ni hanya wajib, ini tuan-tuan boleh rujuk dalam fiqhul manhaji. Al-fiqhul manhaji, ini kitab fiqh yang popular lah di Malaysia ni. Terjemahannya pun ada, yang bawah Dr. Zul terjemah pun ada. Sebelum tu di bawah sekumpulan ustaz daripada Azhar, ustaz-ustaz daripada Azhar pun ada juga. Nafkah pada ibu bapa ni hanya wajib ketika ibu dan bapa tadi sudah terputus bekalan ekonomi, sumber ekonomi, mak ayah tak bekerja dan tak ada siapa nak sara dia. Ketika itu anak-anak secara amnya, secara khususnya hendaklah menyara nafkah ibu dan bapa. Kalau ibu dan bapa ada duit sumber, contoh dia masih meniaga ataupun dia ada pension dia untuk dia teruskan kehidupan berdua di rumah, di kampung mereka, anak-anak hanya sunat saja bagi. Mampu bagi. Tak mampu, maka dia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kemampuan dia. Itu perbahasan tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Baik, jadi kembali pada hadis ini menunjukkan bahawa tentang kelebihan sedekah. Sedekah ni banyak kelebihan, antaranya kita sentuh sikit. Allah sendiri telah menjamin di dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Inilah cara ayat-ayat yang boleh bantu kita atasi kedekut. Kata Allah, dan apa-apa yang kamu infakkan, apa juga harta, duit, makanan. Kita jangan fikir infak ni duit saja, makanan. Dan kita jangan fikir infak ni hanya kepada kawan-kawan, kepada mak ayah, pada sesiapa. Infak tu yang wajib, nafkah kita pada keluarga. Yang sunat, belanja kawan, sedekah kat orang kaki lima dan sebagainya. Apa saja bentuk pemberian kepada siapa pun, yang wajib maupun yang sunat. Allah kata, apa-apa nafkah ataupun infak, sedekah yang kamu bagikan, fahuwa yukhlifu Allah. Ini Allah kata,
Bukan Wahabi cakap, bukan orang politik cakap. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti balik. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah ingatkan kepada kita bahawa dan dia adalah sebaik-baik Tuhan yang memberikan rezeki. Allah ganti balik. Cuma bagaimana cara Allah ganti itu yang kita tak tahu. Mungkin Allah ganti dengan kesihatan yang berpanjangan. Mungkin Allah ganti dengan zuriat yang soleh, yang berkat. Mungkin Allah ganti dengan jiran-jiran tetangga yang bagus. Tak semestinya Allah ganti balik duit. Kadang-kadang kita dengar cerita, banyak cerita ni, dia sedekah sikit-sikit banyak, mari duit. Itu pun salah satu bentuk ganti juga. Tapi jangan kita fikir set kepala kita, nak tunggu duit pula ni. Tak semestinya. Allah bagi apa yang baik untuk kita. Ya. Kadang-kadang mungkin Allah bagi dalam bentuk terelak daripada musibah tertentu. Itu pun penting juga. Dapat duit banyak-banyak, kena musibah. Tak mau juga. Kan? Jadi, ataupun Allah memudahkan urusan dia dalam hidup. Dia sedang menghadapi satu cabaran hidup, tapi dia ada sedekah lah secara berkala. Tak kisahlah tabung masjid ke, tabung awam ke, sedekah dekat kalau kita beli kedai Aceh, ya. Sini ada kedai Aceh ke? Tak tahu kan. Pergi kedai Aceh kan ada tabung-tabung banyak dekat kaunter dia orang kan. Kita pun masuklah RM1 situ. Maka Allah bagi memudahkan urusan. Macam-macam, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam satu hadis, ini yang popular dengan istilah sedekah subuh. Sebenarnya pada saya sedekah subuh ni tak semesti subuh. Tuan-tuan nak sedekah pada waktu bila pun termasuk dalam fadilat hadis ni. Nabi sebut, ya, mana-mana setiap hari pada waktu subuh. Ni sebab tu dikaitkan waktu subuh ni. Pada waktu subuh akan turun 2 malaikat. Allah utuskan khusus malaikat ni turun ke bumi. Satu malaikat ini akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Malaikat kedua akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya, hadis sahih. Jadi hadis ini riwayat mana ni? Riwayat tadinya, tapi hadis sahih. Daripada Imam Bukhari. Kata Nabi, pada waktu pagi, setiap pagi, pagi ni turun 2 malaikat setiap hari sampai hari kiamat lah. Dia turun, satu akan berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang memberi nafkah wajib, nafkah sunat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Pendek kata, yang memberilah, ya Allah, kau berilah kepada orang-orang yang memberi itu ganti. Bagi apa? Dia bagi duit belanja nak pergi sekolah, dia bagi isteri dia duit, ataupun hari itu dia belikan duit untuk dapur punya keperluan, ataupun hari itu dibayarkan utilities untuk supaya elektrik rumah dia terus masuk, dapat dimanfaatkan. Adapun mungkin sedekah sunat, ataupun mungkin sedekah di tabung surau masjid, apa sajalah, ataupun dia join wakaf, kan? Ataupun dia ada bank in, dia tengok YouTube, kesiannya Yaman ni banyak orang ni, Syria ada masalah, sini mangsa banjir, dia pun masuk bank in saja, kan? Tak nampaklah sedekah tu bagi dia bank in je kan. Kata malaikat, ya Allah, engkau berikan siapa saja yang memberi pada hari ini ganti balik. Ataupun suri rumah, bagi juadah, kongsi juadah dengan jiran sebelah. Nak bagi duit tak banyak, dia ada buat pengat pisang apa semua, saja bagilah sepinggan, tak banyak pun, boleh makan 2-3 orang aja. Termasuk dalam doa malaikat tadi. Dan tak semestinya waktu subuh, tengah hari sekali dia sedekah pun dah termasuk. Sebab tu sebahagian ilmuwan mengatakan bahawa sedekah subuh ni sebenarnya bukan bermaksud sedekah tu, ya, yang sedekah termasuk dalam doa malaikat tu kena sedekah subuh aja. Saya pernah dengar ada sebagian ustazah, dia buat tabung, dia sedekah setiap kali waktu subuhan, dia tak tabung kat tepi katil dia, bangun subuh sedekah, bagus ya, tak ada masalah. Tapi menyempitkan, menghadkan fadilat itu hanya sedekah pada waktu subuh, itu tidak tepat. Sebab hadis itu, ni mungkin kekeliruan tu berlaku. Hadis itu berbunyi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan. Setiap hari, terjemah mudah, setiap hari bermula pada apabila seorang hamba Allah itu bangun pagi. Setiap hari. Ketika itu kata Nabi, ketika hamba Allah itu bangun pagi, 2 malaikat turun. Dia mengaitkan subuh tu dengan malaikat turun. Malaikat tu pula doa bukan untuk sedekah pada waktu subuh,
sepanjang hari tu sampai petang, sampai malam lagi. Kerana setengah orang tak mampu sedekah subuh sebab duit tak dapat lagi hari tu. Dia kena tunggu hujung hari baru dapat upah kan. Dia Grab ke apa kan. Maka dia boleh sedekah lepas maghrib. Termasuk hari tu juga. Rahmat Allah maha luas. Kata malaikat kedua pula, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kau berilah kebinasaan kepada orang yang kedekut nak memberi. Orang yang tak memberi ni ada dua sebab, tuan-tuan. Yang termasuk dalam doa malaikat, doa buruk malaikat ni kepada mereka yang sebenarnya mampu memberi tapi dia kedekut. Kalau dia bagi tak ada masalah pun. Tapi kalau dia ada keuzuran untuk memberi, keuzuran. Sebab apa dia tak bagi ni? Duit yang ada dalam ni nak bayar yuran nak. Yuran sekolah. Kan yuran sekolah kan wajib, sedekah kan sunat. Wajib dengan sunat bertembung nak dahulukan mana satu ni. So wajib lah. Bergaduh dengan sekolah pula nanti. Jadi maknanya yang dia tak mampu sedekah sebab duit yang ada pada dia cukup-cukup, maka dia tak wajib dan tak sunat untuk memberi. Duit yang ada ni untuk kegunaan keluarga dia, untuk makan malam keluarga dia. Ni orang susah ni. Kita tak boleh gunakan hadis ni untuk suruh dia sedekah juga. Sebab sedekah dia pada ketika yang paling aula pada isteri dan anak-anak. Itu sedekah wajib. Sedekah bagi orang biasa ni sunat. Nanti ada lebih. Dalam Quran pun sebut, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya pada wahai Muhammad tentang bagaimana cara sedekah. Qulil afu. Katakan pada mereka al-afu, lebihan. Sedekah tu lebihan. Sedekah sunat tu lebihan. Jadi tuan-tuan yang bagi duit belanja ke anak, belanja isteri belanja suami kadang-kadang kan. Dapat gaji jumlah, yang belanja hari ni pula kan. Ataupun apa saja tuan-tuan bagi pada sesiapa dalam bentuk makanan, jamu orang tetamu datang rumah. Termasuk dalam doa malaikat tadi, ya Allah kau berikan ganti pada orang yang memberi. Yang kedekut, contohnya kadang-kadang kita tak bagi keuzuran kedua. Saya sebut keuzuran pertama tak mampu. Keuzuran kedua apa dia? Ini scammer ke betul-betul perlu ni? Kan kadang-kadang kita tak bagi bantuan. Kita baca laporan ada orang yang buat ma'had tahfiz, bagus dah, tapi tak memfungsikan sebagai ma'had tahfiz. Malah dia suruhnya budak-budak ni pergi minta sedekah untuk bagi. Saya pernah, kawan saya tangkap seorang budak tengah-tengah makan kat kedai mamak ni. Dia ping, kawan saya ni imam hafiz Quran. Tanya, "Dik, hafiz Quran mana dik? Hafiz Quran mana?" Dia sebutlah kat Kedah ni. Kan? Tak ingat nama apa, kat Kedah. Berapa juzuk dah? Dia pun dah kata. Boleh sambung tak surah baca surah juzuk amma pun. Lepas tu dia baca tak apa kan. Terus dia pegang tangan. Mana ustaz adik? Berkeliling ustaz tu lah. Rupanya yang so-called ustaz lah, bukan ustaz pun, so-called ustaz saja. Duduk dalam van, duduk pantau dari jauh. Orang dewasa, sihat, muda, boleh kerja, suruh budak kerja. Apa dia ni? Ini yang kadang kita tak bagi sedekah. Bukan sebab saya pernah panggil budak tu. Saya pernah masa kat orang semaju. Kesian kan nak sesekali nak bagi macam nak bagi makanan kan. Tak apa bang. Dia tak terima makanan. Saya kata budak ni bukan duk berjalan kata kedai kan. Patut ambil lah sikit makanan, kita nak bagi air. Lepas tu dia belah gitu. Kita pun jadi confused ni siapa. Rupanya mungkin, saya anggap sajalah, mungkin SOP jahat depan ni kan, standard operasi depan ni, minta duit saja. Dia bagi apa jangan terima. Takut buang-buang masa makan lagi kan. Ini zalim. Ini antara yang berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita tak bagi sedekah pada orang macam ni ya. Tak nak kita membiaya orang tadi tu, bukan biaya budak tadi tu, biaya orang tadi tu yang malas bekerja tu. Jadi ini kadang-kadang insya-Allah tak termasuk dalam doa malaikat lah. Sebab kita tak bagi kerana tak nak kita menyalurkan duit kita untuk menyemarakkan kezaliman orang lain kepada budak-budak tadi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ini hadis ini menggambarkan tentang kelebihan sedekah. Sedekahlah ikut kemampuan masing-masing. Allah Ta'ala tidak memaksa kita lebih daripada kemampuan kita. Konsep sedekah adalah lebihan. Akhir sekali saya nak bagi tahu kata lebihan tu daripada hadis Nabi. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kata kat Nabi, ya Rasulullah, ambillah seluruh tanah saya di Madinah ini dan gunakannya untuk kepentingan agama Islam. Seluruh tanah ni nak bagi. Ka'ab masa tu antara orang yang memiliki kebun kurma yang besar. antara orang kaya lah, walaupun tidak sekaya Uthman bin Affan. Jadi
Nabi kata apa? Ni reaksi Nabi ni yang penting. Nabi kata, berilah separuh daripada tanah itu, separuh lagi engkau ambillah untuk kegunaan engkau dan keluarga engkau. Maksudnya apa? Walaupun kawan tu tawarkan sedekah yang penuh, banyak, luar biasa nilainya, tetapi Nabi mengajar kita membuat agakkan. Kok dia ni kalau bagi semua, tak ada apa kat dia. Keluarga nak makan apa, isteri nak makan apa, anak nak makan apa. Nabi reserve, Nabi ambil separuh saja. Nabi kata ambil separuh lagi untuk kegunaan kau dan keluarga kau. Tapi apa kata Ka'ab balik? Ka'ab jawab, ya Rasulullah, tak apa, ambil lah semua, sebab saya ada lagi aset tanah dekat Khaybar. Oh, dia ni kaya semua ni, dia ada lagi tempat lain. Masa tu baru Nabi terima semua apa yang diberikan oleh Ka'ab bin Malik. Jadi kita pun kena faham sama. Kita galakkan orang sedekah, tapi jangan berlebihan dan biarlah berpatutan. Hanya Sayyidina Abu Bakar saja, sebelum peperangan Allahumma salli ala Muhammad, peperangan Tabuk, Abu Bakar datang bagi semua apa yang ada kat dia. Nabi tanya pada Abu Bakar, apa yang harta yang berbaki pada engkau wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tidak ada yang berbaki untuk kami melainkan Allah dan Rasul saja untuk keluarga kami. Bagi semua habis. Tapi apa reaksi Nabi? Nabi tak kata macam Nabi kata kat Ka'ab tadi, Nabi terima. Nabi terima. Sebab apa Nabi terima? Ada konteksnya. Kerana Nabi kenal Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kenal isterinya, Nabi kenal anak-anaknya. Kalau si ayah bagi semua, Nabi tahu keluarga ni tak berantakan dan bergaduh. Ini kan kita sedekah-sedekah balik bergaduh laki bini, kan tak seronok. Abang ni kenapa duit PIBG itu? Kan duit yang itu kan duit elektrik kita, itu kan bergaduh. Suami pun jawab, abang kan sedekah fi sabilillah lagi tu. Nampak macam betul dah. Bunyi fi sabilillah apa semua kan. Nampak macam isteri pentingkan dunia kan. PIBG lah, utilities TMB lah. Tak, sebenarnya yang salah tu lakinya. Sebab dia mendahulukan perkara sunat berbanding yang wajib dan yang lebih perlu. So sedekah ni dia ada unsur apa tuan-tuan? Ada unsur prioritinya. Ya, kita jangan nak ligan pahala sampai kita ketepikan prioriti ataupun perkara yang wajib. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita petunjuk dan cara sebenar untuk kita bersedekah. Semoga kita dapat bersedekah walaupun sedikit, tetapi di sisi Allah semuanya adalah digandakan dan diberikan ganjaran yang banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.